Salam sejahtera dan hi everyone. Hari ini kami dari kumpulan 3 akan menerangkan tentang topik bully. Adakah anda tahu tentang apa itu bully? Bully merupakan tingkah laku agresif yang berulang untuk menyakiti individu lain dari segi fizikal, mental atau emosi. Bully juga ditarifkan sebagai perbuatan mendera, mempermainkan seseorang supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana yang baru. Selain itu, bully juga mempermainkan orang yang lemah dengan tujuan untuk menggertak atau menakutkan orang yang berkenaan. Bully boleh terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertama, bully fizikal. Bully fizikal adalah bentuk bully yang paling jelas. Ia berlaku apabila kanak-kanak menggunakan tindakan fizikal untuk mendapatkan kuasa dan mengawal sasaran mereka. Pengganggu fizikal cenderung menjadi lebih besar, kuat dan lebih agresif daripada rakan sebaya mereka. Contoh pembuli fizikal termasuk menendang, memukul, menumbuk, menampar, menghancurkan dan serangan fizikal yang lain. Ini pokok punya. Kameraman lalu. Biar. Dah deh. Aduh, naik. Biar boleh kabar. Oi, main nanti. Ini pokok punya. Kameraman lalu. Biar. Dah deh. Aduh, naik. Biar boleh kabar. Oi, main nanti. Jenis bully yang kedua ialah bully mental. Bully mental juga terbahagi kepada 3, iaitu mengejek atau mencercah. Bukan sahaja berlaku dalam kalangan berlainan umur, tetapi juga turut berlaku dalam kalangan rakan sebaya. Mereka biasanya diejek disebabkan kelainan pada nama, fizikal dan paras rupa. Memaki hamun, menghamburkan kata-kata nista dan cercaan yang kesat kepada mangsa sehingga menimbulkan rasa tertekan akibat terpengaruh dengan cercaan yang dihamburkan. Gangguan seksual, iaitu menunjukkan isyarat lucah kepada mangsa sehingga mengakibatkan mangsa mengalami masalah dan tekanan mental. Rasa tidak puas hati kerana mengejek nama ibu dipercayai menjadi punca pergaduhan dua pelajar berusia 14 tahun di sekolah menengah di Kuala Pilah pada Rabu. Insiden terbabit dapat dilihat dalam video berdurasi 35 saat yang memaparkan mangsa diserang secara bertubi-tubi oleh suspek sambil disaksikan serta dirakam pelajar lain sehingga tular di Facebook dan WhatsApp. Ketua Polis Daerah Kuala Pilah Superintenden Haslah Bacok berkata terdahulu kedua-dua pelajar berkenaan dikatakan terbabit dalam insiden mengejek nama ibu sebelum berjumpa di satu kawasan sekolah bagi menyelesaikan perselisihan faham itu. Katanya perjumpaan itu bagaimanapun disusuli dengan pertengkaran mulut sehingga berlaku pergaduhan. Akibat kejadian itu, mangsa cedera di bahagian kepala dan keseluruhan badan selain mengalami sakit di bahagian bahu, leher, pinggang dan ibu jari kaki. Jenis bully yang ketiga ialah bully cyber. Pembuli akan memperdayakan mangsa di alam cyber dan juga menjatuhkan maruah mangsa secara terang-terangan. Mangsa juga dihina dengan kata-kata kesat atau komen negatif yang boleh dibaca oleh semua orang di alam maya. Antara contoh bully cyber ialah menyiarkan imej yang menyakitkan, membuat ancaman dalam talian dan menghantar imej atau teks yang menyakitkan. Bully cyber adalah isu yang semakin meningkat dalam kalangan remaja pada masa kini.
Perkara ini menjadi semakin serius apabila pembuli cyber boleh mengganggu sasaran mereka dengan risiko yang kurang ditangkap. Baik, pastinya isu buli yang telah pun berleluasa turut mendapat mendapat pandangan daripada media sosial Astro Awani, iaitu di kini trending. Kita bersama dengan Nursiah Ramli. Apa yang boleh dikongsikan, Nursiah? Ya, Hans Yusof, mengenai kes buli ini, seperti laporan sebentar tadi, dunia cyber turut tidak lari dengan pengaruh buli atau cyberbullying. Dan beberapa kes cyberbullying pernah menjadi trending di media sosial dan pengakhiran ceritanya amat memilukan. Hannah Smith, remaja berusia 14 tahun dari United Kingdom, pernah trending tahun lalu kerana membunuh diri kerana tidak sanggup lagi terus dibuli oleh Anonymous di media sosial. Kerana sering disogok dengan kata-kata nista dan kasar daripada Anonymous di laman sosialnya, Hannah Smith mengambil jalan mudah untuk menamatkan riwayatnya dengan menggantung diri di dalam biliknya. Sebelum itu, Smith pernah menulis satu nota akhir dan postnya di Facebook. Nota tersebut berbunyi, "Kamu rasa kamu ingin mati, tetapi realitinya kamu ingin diselamatkan." Kata-kata tersebut seolah-olah Smith ingin meminta pertolongan daripada orang lain. Smith sebelum ini dikatakan seorang gadis yang ceria dan mempunyai tahap keyakinan yang tinggi. Namun kerana terlalu tertekan dan dibayangi kata-kata keji orang yang tidak dikenali, Smith akhirnya membuat keputusan untuk mengambil nyawanya sendiri. Jenis buli yang kelima ialah buli pekerjaan. Mangsa akan diberikan kerja yang bukan dalam bidang tugas mangsa oleh orang atasan maupun rakan sejawat. Mangsa diminta menyelesaikan kerja-kerja tersebut dengan segera walaupun mangsa masih mempunyai kerja untuk diselesaikan. Biasanya mangsa terdiri daripada pekerja-pekerja baru dan pekerja yang bersifat lurus bendul. Jenis buli yang kelima ialah buli pekerjaan. Mangsa akan diberikan kerja yang bukan dalam bidang tugas mangsa oleh orang atasan maupun rakan sejawat. Mangsa diminta menyelesaikan kerja-kerja tersebut dengan segera walaupun mangsa masih mempunyai kerja untuk diselesaikan. Biasanya mangsa terdiri daripada pekerja-pekerja baru dan pekerja yang bersifat lurus bendul. Kamu nganggur kan? Tahu nggak sih, ternyata sebuah riset menunjukkan 47% pekerja yang diwawancarai pernah menjadi korban perundungan di kantor. Masyarakat kita sendiri nggak banyak yang tahu nih bahwa perundungan atau pembulian juga dapat terjadi di kantor. Tidak hanya di sekolah dan terjadi pada anak-anak saja. Buli telah menyebabkan dan mendatangkan kesan-kesan buruk ke atas individu, masyarakat dan juga negara. Kelakuan buli akan menyebabkan seseorang mangsa buli menjadi takut dan menjauhi serta mengelakkan pergaulan dengan orang lain. Buli merupakan salah satu masalah gejala sosial yang kerap berlaku di kalangan pelajar. Untuk merukakan isu ini dengan lebih terperinci, saya telah memilih salah satu sebuah sekolah di daerah Setiu, Terengganu untuk mendapatkan maklumat mengenai masalah ini. Ya, biasanya buli ni kita takrifkan macam-macam, kita boleh interpretkan. Ada melibatkan buli fizikal, ada melibatkan buli cyber. Tambah beliau lagi, terdapat banyak faktor yang menyebabkan masalah buli, antaranya remaja yang mempunyai masalah keluarga atau remaja yang ingin menarik perhatian orang ramai. Akibat daripada faktor ini, ia akan memberikan kesan negatif terhadap mangsa buli. Memberi banyak kesan buruk kepada pelajar, terutamanya dari segi fizikal dan emosi. Kalau dari segi fizikal, memang pelajar ini akan disakiti, tubuh dirinya akan disakiti. Dan dari segi mentalnya, dia meninggalkan kesan yang mendalam. Dia akan mengalami kemurungan. Biasanya pelajar yang kena buli ni mengalami kemurungan
dan dia akan sentiasa berasa takut, trauma. Terutamanya bila dia tengok orang yang membuli. Oleh itu, pelbagai inisiatif yang dilakukan untuk mencegah masalah ini. Kita beri kesedaran kepada pelajar melalui beberapa kaedah. Yang pertama, ceramah-ceramah yang dibuat oleh pegawai-pegawai daripada pejabat pendidikan, juga daripada pejabat agama, menyentuh tentang hubungan antara manusia, dan juga daripada pihak berkuasa seperti polis, supaya mereka faham tentang akibat daripada perbuatan buli sekiranya melibatkan pelakuan jenayah. Masalah buli ini juga boleh mencemarkan imej pembangunan sosial remaja. Cegah sebelum parah. Sekian daripada saya, Natasha Muhammad Abu Zali, melaporkan untuk MCTV. Hal ini akan menyebabkan mangsa buli itu terasa kehilangan harga diri dan juga melakukan tingkah laku yang akan mencederakan dirinya, serta paling teruk sekali boleh membunuh diri. Bagi kesan terhadap masyarakat, buli akan menyebabkan persoalan atas mendatangkan masalah sosial seperti kes-kes keganasan, kes membunuh diri, kes mencederakan orang lain. Kadar jenayah meningkat serta merendahkan standard moral masyarakat. Buli ini bukan sahaja mendatangkan kesan terhadap individu dan masyarakat, tapi juga terhadap negara. Kes-kes buli semakin meningkat akan menjejaskan dan merendahkan serta mendatangkan kesan buruk terhadap nama negara. Kesan buli terhadap masyarakat yang menyebabkan kadar jenayah meningkat juga akan menyebabkan kesejahteraan dan keamanan serta keharmonian negara akan terjejas. Ini pula kes buli di sekolah seterugara sebenarnya berkurangan kepada kira-kira 3,000 kes pada 2015 berbanding kira-kira 4,000 kes pada 2014. Biarpun trennya menunjukkan penurunan, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk P. Kamaladan berkata perkara itu sebenarnya masih lagi perlu dipandang serius oleh semua pihak. Menurut Kamaladan, penurunan itu hasil pelbagai usaha pencegahan yang dilakukan banyak pihak, antaranya sekolah, ibu bapa serta Kementerian Pendidikan. Namun katanya usaha untuk menanganinya seharusnya digerakkan secara berterusan dan menyeluruh bagi mencapai misi sifar kes buli di sekolah. Khamis lepas, seorang murid tahun 2 dikatakan dipaksa menggunting lidahnya sendiri akibat dibuli beberapa pelajar tahun 3 di tandas sebuah sekolah di Klang. Mengulas lanjut, Kamaladan berkata tindakan sewajarnya ke atas pelajar terbabit dalam kes buli itu hanya akan diambil selepas laporan siasatan polis diperoleh. Pelajar yang terlibat harus disemak isu disiplin dan latar belakang mereka selain melihat faktor persekitaran serta pengaruh rakan sebaya sebelum sesuatu tindakan dilakukan. Untuk mengelakkan kadar kes buli semakin menyebar dan semakin meningkat, terdapat beberapa tips yang boleh digunakan untuk mengelakkan buli berlaku dan merendahkan kadar kes buli. Langkah untuk mengelakkan buli adalah tidak bergaul dengan pembuli dan melaporkan kes-kes buli atau pelakuan buli kepada pihak-pihak berkenaan seperti pihak polis, pihak pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat serta pihak sekolah bagi pelakuan buli dalam sekolah. Selain itu, pihak-pihak berkenaan juga boleh menyediakan kegiatan co-curriculum, pameran, aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan buli dan kesan buli serta cara mengelakkan buli agar meningkatkan kesedaran individu terhadap buli dan mengelakkan penyebaran pelakuan buli. Selain daripada itu, kerajaan juga telah mengambil tindakan atas buli dengan menetapkan undang-undang dan akta yang berkaitan dengan buli.
Dengan ini, seseorang yang melakukan perlakuan buli akan diambil tindakan oleh pihak kerajaan dan pihak berkuasa agar mengurangkan kadar kes buli berlaku dan memastikan kesejahteraan dan keamanan negara serta kestabilan masyarakat tidak terjejas. Mengulas lanjut, cadangan Kementerian Pendidikan menggantung persekolahan pembuli serius selama setahun di talian pensyarah dan pakar kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Abdul Aziz Muhammad Yatim. Assalamualaikum Saudara Aziz. Waalaikumsalam Hans. Baik, Saudara Aziz, pembuli digantung persekolahan diwajibkan membabitkan diri dengan kerja kebajikan atau memasuki pusat pemilihan akhlak. Sejauh mana melihat cadangan ini berkesan untuk menangani kes buli? Saya rasa saya kurang setuju sangatlah. Okey. Apa yang kita alami sekarang ni Hans, saya rasa ia adalah satu manifestasi daripada apa yang kita lakukan 3, 4, 5 tahun yang lepas ya. Jadi saya takut apa yang kita akan implement nanti, iaitu penahanan pergantungan selama 1 tahun, akan memberi satu kesan yang mungkin lebih teruk, kita tak tahu. Sebab bagi saya, kalau cara begitu, ia menyelesaikan masalah sekolah, bukan masalah pelajar. Dan dari segi pelajar itu sendiri, saya rasa mereka akan terkeluar daripada aliran perdana. Kemudian saya takut mereka akan kembali ke masyarakat dalam keadaan yang lebih teruk lagi. Apa antara langkah terbaik untuk menangani selain daripada menggantung persekolahan mereka ini? Saya rasa kita ada banyak ruang yang boleh kita perbaiki. Contohnya macam sistem. Sistem saya nampak saya khawatir apa yang kita lakukan sekarang dalam 3-4 tahun yang kebelakangan ini yang melibatkan di mana lambakan kerja yang diberi pada kaunselor, guru kaunseling dan juga sekolah, pihak-pihak sekolah di mana guru-guru terlalu terbeban dengan kerja-kerja dokumentasi, kerja-kerja maksudnya upload dan download bahan-bahan daripada internet. Lepas tu ini merenggangkan maksud saya waktu pertemuan ataupun di mana hubungan antara guru dan pelajar makin renggang, dan masa yang mereka ambil untuk perkara-perkara kerja-kerja ini lebih banyak daripada hubungan dengan pelajar, di mana program-program mungkin mereka tak dapat lakukan kerana terlalu banyak kerja-kerja yang melibatkan online dan sebagainya. Kalau kita saya nak sentuh satu perkara ya Hans. Sebenarnya baru 3 hari yang lepas di dalam simposium pengurusan kaunseling dan disiplin, mereka telah adakan satu pertandingan antara sekolah seluruh Malaysia, dan pengurusan kaunseling dan disiplin dimenangi oleh sekolah menengah Seri Kota Paluh, di mana guru disiplin dia mengendalikan disiplin dengan cara bukan hukuman. Dan saya rasa kenapa tidak kita lihat apa yang sekolah itu lakukan, sebab banyak perubahan di sekolah itu di mana melibatkan pelajar India, Melayu, Cina hidup lebih aman damai, mereka bekerjasama, pelajar datang ke sekolah, mereka KLBG pun bagi support, lepas tu pelajar-pelajar melakukan kerja-kerja amal dengan lebih ikhlas. Dan mereka ini sebenarnya Hans, Saudara Aziz, apa rahsia mereka daripada tidak menggunakan bentuk-bentuk hukuman seperti merotan pelajar, menggantung sekolah? Apa kaedah yang paling sesuai sebenarnya? Saya nampak kita perlu banyak contact hours dengan student, dan terutama budak-budak yang bermahu masalah. Yang mana sekolah yang saya sebutkan tadi, kami sebenarnya telah memberi latihan kepada pengetul, guru besar, JPK 1, JPK 2, kemudian kami beri pula pada kaunselor, kemudian guru disiplin, dan mereka pulang dan mereka mengaplikasikan apa yang kami sarankan, dan nampak berkesan dan telah diiktiraf dan mendapat johan Hans. Maksudnya kita ada cara sebenarnya. Mungkin kita boleh guna cara dan cuba cara ini. Sebab apabila pelajar dimasukkan dalam pusat pemilihan, kita ada banyak pusat pemilihan, dan saya takut mereka keluar nanti mereka akan di-label dan mereka hidup dengan stigma itu. Dan kita tahu macam contohnya bekas banduan, bekas penagih dadah, semua ni di-label, dan akhirnya mereka bukan membawa sesuatu yang positif kepada masyarakat Hans. Kalau melihat dengan kerja-kerja kebajikan ini, adakah ini juga akan membantu ataupun
pada masa yang, ataupun akhirnya tidak memberi sebarang faedah kepada mereka ini? Boleh, ia akan memberi faedah, tapi kita ada cara alternatif yang lebih baik saya rasa, dan kita cubalah, sebab saya rasa banyak benda yang perlu kita lakukan daripada kita melakukan sesuatu yang saya rasa 1 tahun itu begitu lama. Dan pelajar ini saya khawatir kadang-kadang yang pelajar yang terlibat dengan buli itu okey, kalau yang terlibat sampai ke peringkat jenayah okey, kita fine, kita hukum mereka. Tapi kadang-kadang pelajar-pelajar baik, Hans, yang kadang-kadang terlibat secara tak langsung, dan buli ini banyak cabang bulinya. Kadang-kadang mereka jadi pemerhati dan terus dituduh sebagai pembuli dan sebagainya. Ini yang kita takut, Hans. Menggelakkan masa depan mereka. Okey, baik, terima kasih Saudara Aziz berkongsi pandangan berkenaan dengan perkara ini yang sememangnya saya kira masih perlu banyak lagi perbincangan dan juga perdebatan untuk menangani masalah buli di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.